Muslimin muslimat, mungkin ada di antara kita yang ada satu keinginan atau perasaan yang kuat untuk menjadi seorang hafiz ataupun hafizah, yaitu keinginan untuk mencuba menghafal Al-Quran. Jika ada satu perasaan itu, maka sebaiknya kita usahakan untuk menghafal Al-Quran. Sebenarnya ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cakap ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala? Sebab percaya atau tidak semua orang akan ada satu perasaan yang kuat untuk menghafal Al-Quran. Pernah saya terdengar satu ceramah oleh seorang ustaz, yaitu sepandai-pandai manapun seseorang itu di muka bumi, percaya atau tidak, kepandaian dia itu tidak akan dapat mendorong dia untuk menghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab penghafal Al-Quran ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercakap tentang rezeki penghafal Al-Quran, hadirin, mari kita buka minda kita luas-luas. Penghafal Al-Quran ini tidak akan lapar. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan dalam surah Al-An'am ayat ke-151 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu narzuqukum wa iyyakum, yang bermaksud dan Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga akan menjamin seluruh kehidupan orang yang menghafal Al-Quran, bukan sahaja semasa dia hidup, malahan sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat sekali adalah Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja beri rezeki kepada orang yang menghafal Al-Quran itu sahaja, malahan kepada ibu bapa si penghafal Al-Quran, kerabat-kerabat si penghafal Al-Quran, keluarga terdekat, jiran-jiran terdekat sendiri. Masya Allah, betapa Allah sayang kepada orang yang menghafal Al-Quran, sehingga kan Allah akan mengasihi orang-orang terdekat si penghafal Al-Quran. Ramai di antara kita yang berfikir tentang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dalam bentuk duit, dalam bentuk kewangan. Sedangkan hadirin, kita buka balik minda kita buka mata kita luas-luas, rezeki ini adalah termasuk apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik pada kita, memberikan kesihatan yang baik kepada kedua ibu bapa dan juga kepada keluarga kita. Rezeki yang paling hebat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dapat bernafas dan dapat hidup sehingga hari ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita perasan satu perkara, apabila orang yang menghafal Al-Quran ini, dia akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu akhlak yang terpuji, satu akhlak yang baik, yang dimana semua orang akan menyukai akhlak si penghafal Al-Quran. Sebab apa? Sebab orang yang menghafal Al-Quran ini hati dia dicuci, setiap hari hatinya dicuci, setiap membaca Al-Quran, setiap dia hafal Al-Quran, semakin dia banyak membaca, semakin dia banyak menghafal, hatinya semakin dicuci. Oleh sebab itu orang yang menghafal Al-Quran ini sukar untuk dia dan mustahil untuk dia menyebut perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi melakukan perkara yang haram dan maksiat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada orang yang menghafal Al-Quran. Pertama, mengurniakan rezeki yang luas kepada orang tersebut. Yang kedua, mengurniakan akhlak. Akhlak ini adalah perkara yang paling penting dalam diri seseorang. Sebab apa? Tidak semua manusia mempunyai akhlak yang baik. Sebab itulah orang yang menghafal Al-Quran ini, hati dia akan terdidik. Sebab dia akan membaca, menghafal dan mentadabbur ayat Al-Quran. Pernahkah kita terfikir kenapa orang yang menghafal Al-Quran ini urusan mereka sentiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam urusan kebaikan, dalam urusan dakwah, apa-apa saja tentang kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua kerja mereka. Jika Al-Quran sudah ada dalam hidup, sudah ada dalam hati kita, dalam diri kita, insya-Allah semua perkara yang kita buat ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman sahabat-sahabat Nabi, kemudian mereka dididik oleh nabi-nabi sebelumnya dan diwariskan kepada para tabi'in, sehingga muncullah ulama hebat pada hari ini. Semua hidup mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata sejak kecil sekolah mereka diisi dengan mengenal Al-Quran terlebih dahulu. Mengapa tidak Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan mereka, menjaga mereka sehingga mereka wafat. Oleh itu, para penghafal Al-Quran di luar sana terus semangat untuk menghafal Al-Quran dan mencintai Al-Quran dan memasukkan Al-Quran dalam diri. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kita rezeki yang baik, akhlak yang baik dan keluarga yang baik-baik. Adalah yang paling utama dan paling penting apabila kita dapat keluarga dan keturunan ahli Al-Quran dan Sunnah. Teruskan bersama-sama dengan Al-Quran sehingga bila kita tidak membaca Al-Quran dalam masa sehari, kita akan merasa sunyi
sangat. Kita akan merasa sepi. Sebab apa? Al-Quran sudah ada dalam diri kita. Kita sudah mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati. Tetapkan dalam diri kita satu matlamat di mana hidup dan mati kita bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang sentiasa menaik, di mana kita akan ada satu keinginan dan keazaman yang kuat untuk menjadi seorang hafiz ataupun hafizat, dan semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah rahmatnya dan mati dalam keadaan husnul khatimah dan mati bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.